Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung bacaan kitab Al-Hikam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hari ini kita baca hikmah yang ke-11, iaitu tidak boleh pamer pada ibadah. Matan dia, tanamkanlah wujudmu dalam bumi yang sunyi sepi, kerana sesuatu yang tumbuh dari benda yang belum ditanam tidak sempurna hasilnya. Okey, itu matan dia. Poin penting yang akan kita dapat pada hikmah ini ada 3. Poin penting yang kita dapat pada hikmah ini 3. Yang pertama, hamba Allah yang dari mula tidak masyhur. Orang memang tak kenal dia, dan dia memang tidak terkenal. Yang kedua, hamba yang masyhur, yang terkenal. Di mana pun orang semua tahu dia ni siapa. Yang ketiga, hamba yang on the way, dalam perjalanan mencari kemasyhuran, mencari nama, baru nak masuk televisyen, baru nak masuk radio. Niat dia tu mencari kemasyhuran, on the way. Itu 3 poin penting yang akan kita dapat. Dan yang terakhir, kita akan sebut sedikit kesimpulan dia. Okey, mari kita tengok. Yang pertama, hamba yang dari mula tidak masyhur, orang tak kenal dia. Hamba Allah yang sedang berjalan dengan amal ibadahnya untuk menghampiri dirinya kepada Allah dengan ma'rifatnya. Maksud dia, hamba yang sedang istiqamah, tekun, rajin ibadah, mujahadah dia untuk menghampirkan dirinya kepada Allah dengan mengenalnya lebih mendalam, makrifat kepadanya. Salah satu dari syarat-syarat untuk sampai kepada tujuan tersebut, salah satu dari syarat-syarat untuk sampai kepada tujuan tersebut ialah tawaddu'. Tawaddu' di sini bermaksud tidak berusaha supaya masyhur, dikenal orang dan disebut orang namanya di mana-mana. Dia wajib menguburkan dirinya dalam bumi yang sunyi sepi. Tuan faham? Okey. Hamba yang mujahadah, istiqamah dengan ibadatnya, tujuan dia satu saja, untuk hampir kepada Allah, untuk lebih mengenali Allah. So you kena patuh. Di antara syarat-syaratnya, jangan cari nama, apatah lagi berusaha supaya orang kenal dia, nama dia tu disebut di mana-mana. Wajib dia menguburkan dirinya dalam bumi yang sunyi sepi. Jalan nak pergi ke arah kemasyhuran tu jangan cari. Maksudnya, ia wajib tidak menonjolkan dirinya pada jalan-jalan atau sebab-sebab yang mendatangkan kemasyhuran. Nampak? Ditahannya dirinya dari mencapai pangkat dan kedudukan, kerusi dan jabatan dan lain-lain baginya. Ia membawa tersiar namanya ke mana-mana. Kenapa demikian? Sebab menyembunyikan diri dalam sikap
dan perasaan adalah membantu wujudnya ikhlas yang hakiki dan sempurna. Tu. Kenapa tak boleh cari nama? Sebab tidak mencari kemasyhuran itu, dia membantu ke atas diri kita wujudnya ikhlas yang hakiki dan sempurna. Dia macam bar ikhlas ni. Saya pernah sebut, banyak kali saya sebut. Okey, jadi ikhlas tu, dia bar tu boleh penuh dengan salah satu syarat yang kita buat ni. Boleh sempurna ikhlas itu. Tapi apabila keinginan kita, kemahuan supaya dikenal orang dan menarik perhatian orang, kerana maksud yang tidak baik, di antaranya yang bersifat peribadi, okay? So hal ini akan memutuskan hubungan dengan Allah disebabkan keikhlasannya telah berkurang. Tuan-tuan nampak? Ikhlas tu kurang saja, maka hubungan kita dengan Allah tu dia tergendala sikit. Apatah lagi rosak sama sekali ikhlas tu. Ni, bab ni dia nak suruh kita jaga ikhlas tu biar sempurna. Itu kita dah belajar kan, macam mana nak dapat ikhlas. Hati mesti bersih, bekas tu mesti bersih, baru cahaya dia tembok masuk. So bila cahaya tu dah masuk dalam hati, dia cerita pula hikmah yang ke sebelah ni, macam mana nak jaga amal-amal tu supaya tak rosak. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba yang memang sudah masyhur sejak mula, kemudian baru ia mulai berjalan atas jalan yang telah diatur oleh ulama tasawuf demi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar, lepas tu baru dia dia dapat, dia tahu cari nama ni kurang baik. Jadi macam mana dia nak buat ni, sebab dia daripada mula memang orang dah kenal, pergi mana pun orang kenal. So macam mana solusi dia ni? Kita bahagilah, ada A, ada B. A, kewajipannya adalah tawaduk. Apa dia arti tawaduk di sini? Tidak berlaku sombong kepada siapapun jua. Maksud dia, orang dah kenal kita, jadi dia suruh kita buat mana pun kita pi, kalau boleh biar kita sapa orang dulu, buang sifat sombong tu. Boleh duduk dengan fakir miskin, selalu lemparkan senyuman kepada orang. Sebab tu bila kita ada jawatan di atas, kita duduk di atas, tak kira lah siapa pun, nazir ke, jawatan bos di tempat kerja ke. Jadi kita tak boleh tunggu orang mai siapa kita. Okay? Orang mulakan senyuman dengan kita sebab kita duduk di atas. Itu tanggungjawab kita. Kalau kita rasa berat tak boleh buat, maka sebaik mungkin kita jangan peganglah jawatan tu. Bila dah pegang juga, perbaiki diri kita tu. InsyaAllah kita akan jadi orang yang lebih baik. Maka kewajipan dia tawaduk, tidak berlaku sombong. Apabila ia berpangkat tinggi, contoh nampak dia buat, bila dia berpangkat tinggi dan kaya besar, atau memegang peranan penting dalam masyarakatnya, bersikap tidak merasa tinggi dirinya, tidak syok pada kedudukannya, hanya duk rasa syok sendiri, aku pangkat tinggi dan sebagainya, tak mau. Okay. Itu solusi A. Adapun solusi B, yang lebih baik padanya ialah meninggalkan apa yang telah ada padanya berupa kedudukan dan lain-lain sebagainya. Dia kata yang lebih baik hang tinggallah jawatan hang tu. Tapi ada beberapa syarat di sini. Antaranya tidak boleh gelabah dan cepat-cepat mengambil keputusan tanpa berfikir antara maslahat dan mafsadat. Hang tak boleh gopoh dalam melepaskan jawatan. Hang mesti fikir habis-habis apa positif dia, apa negatif dia. Kalau hang tinggal benda ni, apa jadi pada masyarakat?
Kalau hang tinggal benda ni, apa jadi pada keluarga hang, anak hang, isteri hang dan sebagainya. Melarat, tak makan, diminta kat orang dan lain-lain. Kena fikir habis tu. Okay. Kemudian syaratnya lagi, mesti dia musyawarah dengan guru. Jumpa alim, orang yang mengetahui selok belok, minta nasihat daripada dia. Dan guru itu yang betul-betul menuntunnya kepada jalan yang baik itu. Dia mesti guru yang ikhlas, membetulkan dia, membawa dia ke arah jalan yang lebih baik. Apalagi kalau ia mengambil suatu keputusan untuk meninggalkan hal-hal di atas tanpa keizinan daripada Allah. Kalau kita tak ikut syarat dia, kita terus tinggal, sedangkan Allah tidak mengizinkan ketika itu. Ini bahaya. Okey, itu di antara syarat. Nombor 2, orang yang sudah masyhur dikenal orang. Buang sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri dia. Usaha belajar yang mana ujub, yang mana sombong, takabur, kemudian kita buang. Ya, itu cara yang lebih umum lah. Cara yang khusus yang tadi. Jadi kita ambil umum lah. Okay. Yang ketiga, hamba yang on the way, cari masyhur, baru nak cari nama. Apabila ia tidak melaksanakan ajaran di atas, tetapi tumbuh juga kecintaannya kepada Allah, maka hasil yang diperdapat ini kalau dia tak buat macam mana nombor 1 dengan nombor 2 tadi, dia contohlah, dia kata aku sedekah juga, dan sedekah orang ramai, dia suka tunjuk amalan dia. Dia buat sikit, kemudian dia selfie masuk dalam Facebook, dia main awal masjid, duduk so depan, kemudian dia selfie, dia masuk dalam Facebook. Amal-amal yang dia buat semua dia share kepada orang. Dia kata saya ikhlas, takkan saya buat benda ni saya tak ada ikhlas langsung. Tak mungkin lah. Maka jawapan dia, hasil yang diperdapatnya itu walau bagaimanapun umumnya tidak sempurna. Umumnya tidak sempurna. Sebab apa? Dia kata benih tanaman apabila tidak ditanam di dalam bumi, meskipun ia tumbuh juga, benih sayur tu, bayam ke, kangkung ke apa ke, hang tabur saja atas tu, tak korek, dia pun tak korek tanam tak, dia tabur saja atas tu, boleh tak tumbuh? Jawab dia boleh tumbuh, tapi pertumbuhannya itu tidak sempurna. Mungkin dia baru nak naik, hujan mai lebat, habis, tak jadi naik. Ataupun baru tabur saja, burung mai makan. Ataupun dia naik elok, tapi bila hasil dia keluar tu tak elok, buah dia busuk, daun dia kuning, dan lain-lain lah. Begitulah amal yang kita buat umumnya tidak sempurna. Jika kita mencari dengan kemasyhuran dengan amal itu, bila dia mengerjakan amal ibadah sedangkan maksudnya supaya dikenal orang, maka sedikitlah kemenangan yang diperolehnya sesuai dengan besar kecil keikhlasannya. Kita dah sebut tadi, ikhlas ni dia macam bar. Alright. Katalah hang dapat 20 saja ikhlas. Ada ikhlas tapi nilai dia 20 sen saja. Yang tu tak masuk, cerita kat orang lagi, masuk Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Tak termasuk dengan ujub, sum'ah dan sebagainya. Daripada 20 tadi kurang 10, 5, 0. Dan sekali kosong saja dia dapat. Sebab tu daripada mula dia suruh jaga kalau tak ada apa sebab lah. Kalau tak ada apa, tak usah duk pergi bagi tahu orang lah amal yang kita buat tu, simpan. Biar dia amal tu hanya kita dengan Allah sahaja. Mudah-mudahan Allah nilai keikhlasan itu. Habis kita buat baik, zid turis mulut, tak mau cerita apa. Kebanyakan orang bila hari ni dia bagi, dia tak bunyi aku ikhlas, lepas tu main sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dia akan bunyi. Yang tu aku bagi kat dia dulu tu, habis, rosak keikhlasan itu. Sudah biar pergi, lupakan dia. Okay. Kerana itu sebahagian
ulama akhlak tasawuf, dia kata tidak akan dapat kemanisan akhirat seseorang yang lebih mencintai supaya ia dikenal oleh manusia. Habis. Itu 3 poin penting yang kita dapat pada hikmah yang ke-11 ini. Tidak boleh pamer pada ibadah. Baik. Dalam ayat surah An-Nur, firman Allah Subhanahu wa taala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, dan kalaulah tidak kerana kemurahan Allah dan kasih sayangnya kepada kamu, tiadalah seorang pun di antara kamu yang bersih buat selama-lamanya. Tapi Allah mensucikan orang yang dikehendakinya, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Bila kita faham ayat ni, kita tak ada nak rasa dabik dada bangga dalam berbuat sesuatu amal tau. Sebab di sini Allah kata, kalau bukan dengan kemurahan dia, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalau bukan kerana kemurahan dan kasih sayang Allah, tak ada seorang pun di antara kamu yang bersih buat selama-lamanya. Mana kata kita semua ada dosa, kecil, besar, sikit, banyak, tu saja kan? Ada dosa? Ada. Tapi Allah mensucikan orang-orang yang dikehendakinya. Allah nak ampun siapa, Allah nak padam dosa siapa, yang tu kehendak dia. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, kesimpulan dia, demikianlah pengertian kalam tersebut. Bila kita dapat mengamalkannya, insya-Allah kita akan bahagia di sisi Allah dan termasuk dalam golongan hamba-Nya yang akan bahagia, yang muttaqin dan mendapat kesudahan yang baik di sisi Allah. Inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, tilka darul akhirah, kampung akhirat itu kami anugerahi kepada mereka yang tidak maksud, yang tidak ada maksud dan kehendak pada ketinggian, yang tidak baik dalam bumi dan bencana di permukaannya. Akhirat itu, syurga itu, kehidupan di sana bukan tempat orang yang sombong, bukan tempat orang yang mencari kemasyhuran supaya dikenal orang, disebut namanya di mana-mana. Bukan. Kampung akhirat itu tempat orang yang merendah dirinya, golongan fakir miskin yang tawaddu, orang kaya yang rendah diri, ataupun mereka yang beramal, yang tidak ada niat mencari kemasyhuran. Dan kesudahan yang baik adalah buat orang-orang yang memelihara dirinya dari segala sesuatu yang tidak menguntungkannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jaga diri dia, tak ada keuntungan apa pun kita cari kemasyhuran di sisi Allah, tapi carilah perhatian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk dalam hamba-Nya yang dapat mengamalkan akhlak tasawuf seperti di atas. Wallahu ta'ala a'lam. Habis. InsyaAllah nanti kita masuk hikmah yang ke-12, uzlah. Mengasingkan diri adalah satu-satu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu jalan untuk kita dekat dengan Allah ialah dengan uzlah, mengasingkan diri. Tapi asing diri di sini dalam bentuk umum, nanti kita cerita pada kuliah yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, mengampuni segala dosa dan kesilapan kita. Sekian, saya akhirkan ucapan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.